Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Hai anak Adam, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala terkadang memperhiasi akan seterunya dengan pakaian awliya-Nya Allah dan kekasihnya dan pilihannya, hingga bahawasanya mereka itu terpedaya dengan itu, dengan sebab hilang segala waktunya, dan menyangka mereka itu akan bahawasanya dirinya itu wali Allah daripada Allah Ta'ala. Bagi mereka itu istidraj. Ya Allah, Tuhan menghiasi seterunya dengan pakaian walinya. Allah Ta'ala kasih dia mimpi yang macam-macam, yang orang lain tak mimpi, dia mimpi. Allah kasih dia boleh ikhlas. Allah Ta'ala kasih dia boleh, ya Allah, paling takut ya. Sebab itu ya, Sayyidina Hasan Al-Bisri bilang, jangan percaya, jangan terpedaya dengan 5 perkara. Dengan tempat, Nabi Adam dicipta di syurga, tapi turun juga tak. Jangan percaya tentang amal. Iblis paling banyak amal, tidak ada tempat kat bumi yang dia tidak sujud. Jadinya apa? Kafir. Jangan percaya dengan guru. Musa As-Samiri, gurunya siapa? Jibril. Pun jadi apa? Jadi penentang. Jangan percaya pada banyak ilmu. Bal'am pun banyak ilmu, pengikut Nabi Musa, tapi kemudian jadi kufur. Jangan percaya dengan banyak pengikut. Musailamah Al-Kadzab, pengikutnya sampai cukup banyak. Semua itu jangan kau percaya. Dan itu istidraj bagi Tuhan punya diri. Takut sekali ya. Biarlah jadi sederhana, biarlah jadi tak popular, biarlah jadi apa, asal Allah Ta'ala redha cukuplah. Asal Allah Ta'ala redha cukuplah, lebih dari segala cukupan. Takut dia, kena senantiasa takut. Setiap apa yang kita dapat nikmat, loh kelas aku kok rame, loh dengar cakapan aku kok fulan berubah, loh orang kok semua suka salam cium aku. Agaknya mereka nampak aku ni ada ciri-ciri tak? Ciri-ciri ke biri-biri? Musang berbulu ayam. Allah, baba black sheep kita bilang ya. Allah, kita jangan begitu. Takut. Allah Ta'ala pakaikan musuh-musuhnya dengan pakaian walinya. Itu istidraj bagi Tuhan punya diri. Ini yang paling ditakut oleh orang-orang alim. Dia takut dapat apa-apa. Sebab itu apabila orang, kalau orang sampai wali macam mana? Apabila orang sudah ibadat pada Allah Ta'ala, Allah kena angkat dia. Kebanyakan wali Allah Ta'ala masturkan pada diri dia sendiri. Sebab itu wali ya, yang ada dia masyhur. Dia tahu dia wali, orang pun tahu dia wali. Istilahnya orang kampung semua dah tahu, dah tak lelak. Seperti apa Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan orang dah tahu, dan dia boleh cakap cerita karamah dia, dan dia dah terpelihara daripada ujub dan riak. Itu wali yang masyhur. Kemudian yang ada wali, dia tahu dia wali. Allah Ta'ala khabarkan dia wali. Dia sembunyi-sembunyi, dia tak nak orang tahu dia wali. Nanti dia takut timbul perasaan apa-apa, takut tidak konsentrasi pada Allah Ta'ala. Dan orang semua tak tahu dia wali. Pada hari matinya dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ini contoh dalam grup ini siapa? Habib Ali bin Jaafar kita. Dia tahu diri dia dari awal-awal. Dia dah sembunyikan diri dekat Batu Pahat. Tak nak balik Jawa, tak nak balik Hadramaut. Sebab ini tempat orang bukan main sanjung. Kalau kenal orang, ada tahu keluarga dia, tahu apa semua, orang akan naikkan dia. Kemudian yang ada wali, dia tak tahu diri dia wali. Orang tahu dia wali. Sebab wali-wali ni ada tanda-tandanya. Seperti apa? Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, bapa mentuanya Habib Umar. Oh, kalau orang bilang dia wali, nangis. Jangan nak. Orang bilang anak-anaknya balik sekolah, abang kau wali begini, balik bah kata orang tu, abah wali. Kok abah yang dibilang wali? Dia tu yang baik. Orang kaya abah kok dibilangnya wali? Kau tahu tak wali tu cirinya begini. Abah mana ada? Orang tu husnuzan dengan abah. Orang tu baik nak. Abah bukan gini, nangis, takut orang bilang dia wali ya. Allah, kalau kita agaknya terus tukar ambil gambar. Allah. Yang 4, dia tak tahu diri dia wali, orang pun tak tahu diri dia wali. Dia hal dia, apa dia bikin? Jual cendol. Apa dia bikin? Jadi tukang kebun orang. Dia wali, dia orang istimewa Allah Ta'ala. Jadi kalau gini kita jangan bilang, oh kalau gitu mungkin aku juga tak. Jangan tak sedar diri ya. Mungkin fulan. Paling pantang siapa bukan wali ngaku diri dia wali. Na'udzubillah, ditakuti mati dalam su'ul khatimah.
Sebab itu kita bilang ya, tentang Imam Mahdi ni dia akan keluar. Yang orang dah plan, nanti kalau Mahdi datang, saya nak pindah Mekah, saya nak bai'at dia. Kau yang tahu tak, yang bai'at ada semua tu wali-wali. Yang front liner dia tu wali-wali. Kau nak jadi frontliner, Habib Omar datang nak jadi frontliner pun susah. Kau COVID aja kau nak jadi frontliner pun susah. Kau Imam Mahdi nak jadi frontliner, tak boleh. Itu silap-silap kau tak sedar diri. Pasal saya dapat mimpi, saya dapat ilham, saya dah diarahkan. Jangan takut itu istidraj. Kalau kau bilang saya nak pergi Mekah, nak tunggu kedatangan Mahdi, untuk apa? Sebab nak khidmat dengan pada pejuang dia. Nak tolong bersihkan selipar dia, nak tolong belikan dia roti, nak tolong bancuhkan teh, nak tolong cucikan baju dia. Itu tak apa. Jadi khadam bagi pengikut Imam Mahdi tu wali-wali belaka. Jadi kau nak kira nak khadam dengan tuan-tuan guru ini semua, daripada mana-mana negeri pun nanti semua. Dan apabila itu kan kita tak kenal, tapi akan ramailah mereka. Itu tak apa. Tapi kalau kau niat saya lah yang jadi itu, hati-hati. Sebab dah dapat mimpi, dapat ilham, dah dapat apa-apa semua tu, hati-hati sekali. Hati-hati. Kalau mimpi yang paling benar sekali apa? Ialah bila seorang berkata kepadamu, kau taubat banyak-banyak, dosa kau segunung. Itu betul. Itu mimpi awak tak payah takwil. Itu confirm awak kena buat punya. Sebab itu wali Allah Ta'ala rahsiakan. Hatta diri dia pun dia tak tahu. Yang wali yang ada, orang tahu dia wali, dia tak tahu dia wali. Kita tengok aneh ya. Orang tahu, orang nampak ciri-ciri tanda-tandanya. Dia mati diri dia sikit pun dia tak nampak. Kalau orang bilang, dia dah standbykan perisainya, peluru penangkis. Peluru penangkis. Orang sebut, dia tahu akan orang akan suka sebut itu dan ini semua. Dia nyelamur lain. Terus dia kontak Allah. Ya Allah, aku banyak dosa. Diorang kok cakap begini, ya Allah. Diorang kok cakap begini, ya Allah. Terus dilapor kepada Allah. Itu wali-wali yang sebetulnya. Mereka tidak mengaku-ngaku lagi ya. Dan dalam proses orang menjadi wali Allah, memang ada yang tahu dia wali Allah tu, pasti Allah Ta'ala akan nampakkan dia. Awal mula dia nampak benda-benda yang mencari bagi adat dalam dia, bukan dia buat tau. Tiba-tiba entah apalah, dia kena kejar anjing ke apa kat tepi sungai, tepi parit, dia tak ada mana, dia tiba-tiba terlari atas air. Tuhan nak tunjukkan bahawa enjin dia dah on sekarang ya. Dia lari, lepas lari, loh, aku kok lari atas sungai. Alamak. Terus astagfirullahalazim, minta ampun tau. Minta ampun, ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Kau yang peliharakan aku ya Allah. Terus dia tak pandang itu. Dia tak pandang sebagai keistimewaan. Dia semandang pertolongan dari Tuhan untuk aku. Sebab pertolongan ada, ma'unah ada. Ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah atas bantuanmu ya Allah. Kok berlaku lagi? Cuba test. Bolehlah. Tak ada mana dia nak test. Makin dia mengelakkan air lagi. Makin takut lagi, ya Allah, apa kok dah berlaku begini ya Allah. Kerana apabila dia iktiraf, aku sudah sampai tahapnya. Terus itulah kejatuhannya. Allah Ta'ala pasang biar dia begitu ya. Pasang biar dia sangka dia wali, itulah kejatuhannya. Ya. Ingat ya, pada wali-wali Allah tidak sampailah pada tahap begitu kecuali mereka kalaulah ibarat orang masuk perlombaan, kegarisan sedia mula, dia pun lari. Larinya bukan straight saja, ada jurang, ada mendaki, ada turun apa semua. Susah payah, luka-luka kadang ya. Dan dia dah jauh melepasi garisan penamat. Dia dapat medal pun, piala-piala pun dah nama dia semua. Orang dah sorak pun dia tak perasankan orang. Kerana apa? Kenapa dia masuk pertandingan? Pasal dia menjunjung perintah pihak penganjur. Dia sayang pihak penganjur dan dia nak cari redanya pihak penganjur. Maka dia lari. Berapa puluh kilometer. Dah turun naik. Apabila sampai tahap yang jauh gitu, adakah suasana yang dipandang sama dengan peringkat awal tadi? Sudah tentu lain. Dan pada ketika itu, kalau sudah berada di puncak-puncak, adakah sama suasananya dengan di bawah? Dah tentu lain. Tengok loh, kok bunga-bunganya pun lain, kok ininya lain, kok ini lain. Dia hanya sebut apa? Subhanallah. Dia tak tahu yang dia sudah di atas. Dia hanya pandang ciptaan Allah. Dia tak ada pandang diri dia. Kalau orang tanya, Tuan sudah sampai tahap mana? Saya tahap mana? Garisan pemula pun saya belum masuk. Itu mereka. Tetapi ada setengah orang yang dia nakkan pialanya, dia nakkan medalnya,
Ya Allah Ta'ala tahu kok. Hati-hati ya dengan Rabbul Alamin. Allah Ta'ala mengetahui hati kita ya. Kau jangan nakkan benda yang bukan-bukan ya. Termasuk kau nak angan-angan jadi wali, Tuhan tahu ya. Tuhan boleh beri ya. Allah, dia punya nakkan medalnya dan gelarannya dan juga dia punya pialanya. Allah boleh kasih. Palsu. Baru lari 2,5 km kok. Wah, dah nampak puncak gunung. Dah nampak matahari terbit. 2 matahari pulanya. Wah, istimewanya aku. Istimewa. Dah tercidu bau harum. Yang dia nampak tu bukan buka hijab. Yang tadi tu dia nampak sampai tempat situ tu dah buka hijab. Sebab tu dia dah nampak keindahan. Yang ini yang dia nampak bukan buka hijab. Yang dia nampak hijab. Dipasangkan skrin gambaran keindahan, maka dia sangka aku dah nampak, aku dah sampai. Sebetulnya itulah hijab. Terus dia rasa aku dah sampai, dia pun tak ibadat lagi pasal dia dapat piala. Dan dia suka orang sangkutkan dia piala. Dia suka orang sangkutkan dia pingat, orang sangkutkan dia piala. Dia bukan main suka lagi. Dan dia rasa akulah gold medalist, bukan kamu semua. Nah, itulah kejatuhannya. Itulah kejatuhannya ya. Jadi hati-hati ya. Allah Ta'ala pakaikan pakaian awliya'nya. Allah Ta'ala maha kaya. Dia boleh pakai. Na'udzubillah, ketika nak mati sekaratul maut baru dia tahu kau pura-pura. Allah. Saya pernah jumpa name card tu. Biasanya name card tukang masak. Name card electrician, ya. Name card tuition. Saya biasa jumpa name card Fulan bin Fulan, wali Allah. Jika siapa ada hajat, sila hubungi saya. Saya boleh mendoakan. Amboi, bikin bisnes amboi. Yang mana ada ni bagus ni, ada yang berhajat ni. Saya siapa yang berhajat ni? Mufti. Saya call Mufti. Tuan, ini ada satu orang dia tanya kalau saya berhajat hubungi dia. Saya rasa tuan berhajat nak jumpa dia. Siapa? Wali Allah. Wali Allah. Ada ni kat dia. Jadi kita selama pejabat Mufti, yang Mufti yang call dia. Allah. Ada tau kita biasa jumpa tau. Allah. Ada orang lagi ya. Dekat makam Habib Noor ke apa semua. Tak tahu dia duduk, dia bilang tadi ada satu pakcik datang dengan pakaian gini, pakai gitu. Salam saya, dia tengok, dia bilang kaulah wali kutub. Oh, kita bukan minta tapi kadang-kadang Tuhan dah nak beri macam-macam ya. Kalau layak ya. Wahai orang perempuan pun ya. Awak biasa dengan ustazah-ustazah kan. Awak biasa dengan hubabah lah paling senang. Kalau layak yang dapat mimpi begitu, mereka lebih layak tau. Tapi dari mereka tak pernah keluar daripada mulut mereka, tadi malam ana sudah mimpi, unta ana sudah terbang. Dia tak pernah kau dengar pun itu macam. Kalau yang layak yang gitu-gitu, mereka jauh lebih layak pada kita. Macam Habib semua tu. Ada kau dengar cerita-cerita pesen-pesen gitu? Tak ada, malu ya. Sebab ada tipu daya tau. Hati-hati tentang kewalian ni. Akhir zaman makin banyak tipu daya. Syaitan menjelmakan diri, buat orang terpedaya, dia rasa dia ada somebody. Jangan ya. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama